Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليجزيه على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita mesti nak kena bersyukur? Sebab bersyukur itu adalah sifat bagi diri hamba. Baru dia berdiri dua martabat. Satu, martabat ketuhanan. Satu lagi, martabat kehambaan. Maka syukur itu merealisasikan martabat kehambaan. Maka kenalah syukur. Dan syukur tu nak buat apa? Untuk apa? Untuk membangunkan diri hamba. Bukan untuk terima kasih kat Tuhan. Sebab nilai Tuhan ni bukan nilai seperti hamba. Boleh bagi, boleh ambil. Bukan. Dia adalah Tuhan. Sehebat-hebat, sebesar-besar perkara dalam kehidupan ni, dia adalah Tuhan. Maka kalau kita bersyukur, kita akan ditambah dengan nilai hamba tu. Bila kita kufur, Allah Ta'ala sikit tak heran dengan apa yang kita miliki. Maka syukurlah. Kenapa nak syukur? Atas kerana apa? Atas kerana kita dizahirkan Allah di atas muka bumi ni, di alam maya ni. Allah Ta'ala zahirkan kita, bagi kita ada, bagi kita wujud, bagi kita hadir untuk kita menikmati nikmat-nikmat dalam kewujudan ni. Yang asalnya kita ni batang tubuh pun tak ada. Yang asalnya kita ni roh pun tak ada. Maka atas sifat Allah Ta'ala, atas sifat kasih dan sayang dia zahirkanlah kita. Kalau lagu tu kita syukur untuk membangunkan diri kita menjadi hamba. Kita syukur untuk bawa bagi kita dekat dengan dia. Kita syukur untuk merasai nilai kehambaan tu. Maka itulah nilai kesyukuran. Jadi syukurlah. Sebab lebih daripada tu kita bukan tahu apa pun. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah kita masih diberi dengan nikmat kesihatan. Satu-satunya nikmat yang cukup besar dalam hidup kita atas muka bumi ni. Sehat ni menjadikan kita boleh ada kehidupan yang selesa. Bila sakit ni, kehidupan selesa tu dia kuranglah sikit. Maka nak jadi sihat, Tuhan kena mengadakan segala suatu keperluan tubuh. Untuk tubuh tu menerima sihat. Makan, rehat. Dia perlu rehat, dia perlu makan. Dia perlu perkumuhan. Dia perlu semua sistem tu. Maka Tuhan dah bagi kat kita semua sistem tu untuk kita melangsungkan kehidupan.
Maka yang tu pun kita kena syukur banyak-banyak. Sebab nak suruh buat sendiri pakai tak buat lah. No. Okey. Okay. Hari ni kita baca sikit. Saya buku tak ada. Buku duduk tang lain. Saya duduk tang lain. Okay. Kita baca syarah kedua. Baca, saya bagi tahu Okay. tengah. Alright. Boleh mula Ustaz? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay, syarahan kedua. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah mengubah jalan itu. Itu ayat pertama dia. Okey. Halo. Ikutilah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan apa tu? Jalan mengenal akan Tuhan. Jangan pergi ubah jalan lain, nak kenal benda. Nak kenal alam, nak kenal tu. Semua tu jalan untuk mengenal Tuhan. Jangan ubah. Nabi dia hidup untuk nak mengenal Allah Ta'ala. Nabi dia hidup untuk nak memperkenalkan semua manusia kepada Allah Ta'ala. Maka dengan ikhlas. Apa dia dengan ikhlas tu? Dengan mengenal konsep hidup. Konsep hidupnya apa? Diri kita yang diperkenalkan Tuhan. Maka tu ikhlas. Kita dah mengenal diri kita yang Allah Ta'ala perkenal. Yang Allah Ta'ala tunjuk, inilah diri kamu. Diri kebesaran aku. Diri istimewa bagi diri aku. Maka tu ikhlas. Dengan mengenal Tuhan. Maka jangan diubah-ubah untuk bawa manusia kembali kepada Tuhan. Ikutlah seperti mana apa yang Nabi buat. Kalau begitu, sepanjang perjalanan Rasulullah SAW dalam urusan baginda menegakkan kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala, senang ke susah? Kita tahu kata sangat-sangat susah. Maka jangan duk ubah nak jadi senang. Ubah nak bagi jadi senang tak sampai lah macam mana Nabi sampai. Sebab Nabi tak duduk dalam senang. Dia duduk dalam susah. Maka kita pun kena susah. Jadi bila susah, baru ada nilai seperti apa yang Nabi lalu. Okey. Yang kedua. Ayat seterusnya. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dan jangan sesekali menderhaka. Patuh pada Allah dan Rasul. Apa dia? Tidak ada yang lain melainkan aku. Tidak ada yang lain melainkan engkau. Apa dia tu? Tidak ada yang lain melainkan Allah. Dan tidak ada yang mengenal Allah melainkan Muhammad. Patuh. Jangan duk pilih pada tu. Yang mengenal Allah itu Muhammad. Maka duduk tengok Muhammad yang diletak kat diri kita. Yang memberitahu. Muhammad yang memberi kefahaman. Muhammad yang menceritakan. Muhammad yang menunjuk cara. Jangan bantah. Pasal kalau kita bantah, kemusnahan pasti mendatangi kita. Percaya. Okey, yang ketiga. Okey. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutuinya. Jangan tengok ada wujud yang lain. Nak mentauhidkan Tuhan, jangan tengok ada wujud yang lain di balik pandangan mata kepala dan pandangan mata hati. Jangan tengok ada wujud yang lain di balik semua pendengaran yang kita rasai. Jangan ada wujud yang lain di balik sentuhan yang kita rasa. Jangan ada yang lain di balik bau, di balik hidu yang kita ada. Jangan ada yang lain. Melainkan mentauhidkan, mengesahkan. Inilah tanda-tanda kepada keesaan Allah. Okey. Okay, next. Allah itu maha suci dan tidak sekali-kali mempunyai sifat-sifat yang cela dan kekurangan. Jangan samakan Tuhan macam kita. Bila duk buat tak semayang, saya semayang lah, kita mengenal Tuhan. Nak buat Tuhan macam kita dah tu. Jangan nak melampau. Kenal Tuhan lagu mana pun duk buat balok semayang, duk main cerita saya Islam semua. Terus duk mengaut. No. Jadi itulah dia maksudkan. Jangan kita duk berlebih kurang tu, membahayakan diri. Baik. Okey, janganlah syak wasangka dengan kebenaran Allah. Ya. Gerai Ustaz.
Dia kadang sangkut. Sabar. Sekejap, Ustaz masuk balik. Dia kadang tab tu dia auto off. Mat pian gunting rambut lah. Jamu. Nah, beli saya. Ya, Ustaz. Dia dia auto off ke apa, Ustaz? Tak lah. Tak tahu, ada call masuk, lepas tu terus putus. Putus. Okey. Okey, sambung lah. Okey, Lip. Okey. Bersabarlah dan berpegang. Okey, tadi kita sampai janganlah syak wasangka tentang kebenaran Allah. Jangan syak orang kok masih duk nampak ada hak lain. Kok masih duk rasa mai dari yang lain. Kok masih duk keliru lagi. Oh, yang ni macam mana boleh jadi macam ni? Tu syak wasangka. Sebab Tuhan itu alim, hakim, berilmu dan bijak sana. Jangan kita jadi orang yang was-was dengan Tuhan ni. Kita ada Tuhan, kita tahu segala-galanya adalah kenyataan kepada kebesaran sifat Tuhan. Kenapa masih nak bersangka-sangka keliru dan kita jadi orang yang tak meyakini? Tak sepatutnya berlaku. Baik. Bersabarlah dan berpegang teguh kepadanya. Sabar. Sebab kalau tak sabar pun kena jalan juga. Lebih baik bersabar. Sebab sabar tu sifat bagi Tuhan tu. Maka bersabar dan berpegang teguh kepadanya. Apa dia? Bergantung 100% kepada Tuhan. Kerana melihat dia saja yang wujud, bergantung mutlak, memahami konsep diri kita yang mana dalam tu ada kesemua sifat-sifat pergantungan. Maka bergantung terus dengan Tuhan. Jangan berasa boleh selamat dengan yang lain selain daripada Allah. Baik. Bermohonlah kepadanya dan tunggu dengan sabar. Ya, minta dan sabar. Sebab Nabi pun lalu benda tu. Tunggu dengan sabar. Perancangan Tuhan itu lebih sempurna walaupun kita nampak macam perik dan payah. Baik. Bermohonlah kepada bersatu padulah dalam mentaati Allah dan jangan berpecah belah. Kita hendak jadi orang yang wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah tu apa? Kesedaran, pemahaman, pengetahuan, pengenalan. Itu yang berpegang teguh dengan tali Allah yang Tuhan dah letak kat kita. Di mana? Di dalam diri yang sedang tahu, reti dan faham. Okey. Cintalah antara satu dengan yang lain dan janganlah berdengki-dengkian. Sebab hidup kita, hidup yang Allah Ta'ala zahirkan dengan nilai cinta, dengan nilai kasih sayang. Kalau kita tak ada nilai cinta dan kasih sayang, hancur hidup kita. Dan cinta dan kasih sayang tu adalah diri kita yang asli. Duduk atas tu. Macam mana tak mau benci, macam mana tak mau dengki. Tengok yang sama, jangan tengok yang beza. Tengok yang beza lagi mula kepala angin bersampai. Tengok yang sama, insya-Allah dia boleh accept, dia boleh terima. Baik. Jauhi diri daripada segala noda dan dosa. Benda-benda yang boleh menjadikan kita gelap hati, benda-benda yang boleh menjadikan kita jauh dari Tuhan, maka jauhi. Itu dosa. Yang menggelapkan hati, yang boleh bawa bagi terlupa kat Tuhan, itu semua dosa. Jauhkan. Kalau tidak, pastinya hancur. Baik. Perendahkanlah dirimu dengan taat kepada Allah.
rendah diri, cek, periksa, teliti, kaji, renung, analisa tentang diri kita, asal kejadian, dari mana, bagaimana, dan sedang. Awal macam mana, tengah macam mana, hujung macam mana diri fizikal kita. Jadi kita akan jadi mudah jadi orang yang tawaduk, rendah diri. No? Dan paling baik kita taatilah Allah Ta'ala dengan suruh-suruh dan kita taati dengan larang-larang dia tu. Supaya kita dapat jadi orang tawaduk. Antara yang paling baik, kita dirikan as-salah. Baik. Janganlah jauhkan diri dari Allah dan janganlah lupa kepadanya. Jangan lupa kat dia. Jangan lupa kat dia. Pasal apa tak boleh lupa kat dia? Dia akan merosakkan perjalanan. Dia akan jadikan perjalanan kita ni sesat. Dia akan jadikan kita dalam kalang kabut untuk nak pergi kat dia. Maka jadilah orang yang selalu dalam zikrullah pada jiwa, pada tubuh, pada setiap perkara gerak dan diam. Jadikanlah itu semua zikrullah. Baik. Janganlah lengah-lengah lagi untuk bertaubat kepadanya dan kembali kepadanya. Peluang besar dia bagi kita adalah mohon keampunan supaya menegakkan kebenaran jiwa kita yang senantiasa dalam keampunan, bertaubat, selalu teringat tentang maut untuk kita kembali dalam keadaan kita bersih macam kita datang mula-mula dulu. Baik. Janganlah jemu dengan memohon ampun kepada Allah siang dan malam. Mudah-mudahan kamu dirahmatinya dan dilindunginya dari mara bahaya dan azab neraka. Dan kamu akan diberi mengaku kata kita hamba, mengaku kata kita tak mampu, melainkan Tuhan tolong. Dan kita selalu dalam track yang salah, melainkan Tuhan betulkan. Maka semua tu nama dia taubat. Rasalah salah tu, bagi taubat tu ada. Baik. Dan kamu akan diberi kehidupan yang berbahagia dalam syurga dan bersatu dengan Tuhan. Dan kamu akan diberi nikmat-nikmat dari Allah. Tak ada satu dalam syurga tu bukan di sana, di sini lah. Apa dia? Kamu akan diberi pengenalan. Kamu kenal dia. Bila kenal tu bersatu lah. Bila kenal tu hilang lah. Dua tinggal satu je. Tinggal satu tu dia maksud dengan bersatu. Bukan hidup dengan Tuhan sekali. Kalau bersatu dengan Tuhan, Tuhan kasih goreng juga. Kacau tu. Bukan lagu tu. Okey. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentosaan yang abadi di syurga beserta dengan Nabi-Nabi, orang sadiq, orang-orang syahid dan orang-orang soleh. Kita akan seronok melihat kefitrahan diri kita. Yang kata syurga tu, melihat kefitrahan diri kita yang tak diusik apa-apa pun. Dulu dah dengan orang benar, dengan orang yang soleh, orang yang melakukan kebaikan yang berulang-ulang dan dengan para nabi. Pasal kita semua ada yang satu. Ayat last dia, berkekalanlah kamu di syurga itu untuk selama-lamanya. Berkekalan dengan diri fitrah yang dipandang Tuhan daripada azali itu, kekallah diri itu dalam nikmat, kita tetap jadi yang terbaik pada sisi Allah Ta'ala. Baik. Ya, soalan. Tanya. Hari ni pakai baju kepiah panglima sikit, jadi tanya soalan bagi betul. Sekejap lagi kena pancung. Kena pancung. Okey Ustaz, saya tanyalah. Mereka tak nak tanya, saya nak tanya Ustaz. Okey. Ustaz bagi cara atau latihan Ustaz untuk selama ni kita duk faham latihan untuk mengingati Allah. Itu satu level lah. Betul? Okay. Satu lagi latihan untuk kita tahu yang kita diingati Allah. Macam mana cara tu Ustaz? Lah ni yang paling betulnya Tuhan ingat kita. Macam mana cara dia nak tahu? Cuba tengok pada mula-mula basic dia tengok, daripada tak ada dia buat bagi ada. Ada ni nak menunjukkan ingat dia tu.
Jadi tengok dekat diri yang ada ni. Walaupun di luar ni diri kan dia pakai. Dia kan pakai diri dalam. Tetapi dalam dia tak zahir. Dia tunjuk apa yang ada dalam, dia tunjuk diri luar ni. Maka tengoklah diri luar daripada kepala sampai kaki. Tengok macam mana boleh ada. Macam mana diri ni boleh ada. Tentu kerana dia diingati. Macam mana tak bagi contoh Ustaz, bagi contoh. Kepiah ni tak ada. Kepiah Li pakai tak ada. Melainkan Li ingat kepiah tu. Baru kepiah tu boleh duduk ada dekat Li. Maka kepiah tu tak ada sebenarnya. Yang ada ingatan Li kat dia. Kalau gitu, kita ni tak ada. Yang ada ingatan Tuhan kat kita. Kalau macam tu, muka parah macam kita ni, muka hak tak cukup makan macam kita ni, layak ke untuk diingat? Tak Muka layak. hak tak cukup makan macam kita ni, tak layak. Kalau tu dia ingat juga. Ada tak rasa sikit tak patutnya aku ni? Allah. Macam ni punya celaru pun dia boleh ingat kat aku. Ada tak fikir lagu tu? Kalau tak ada fikir lagu tu, minta doa bagi mati awal. Pasal tak lagi dia tanya aku. Minta doa tiap malam bagi mati Tuhan. Aku tak tahan esok nak kena tanya dengan hang. Sebab dia tak melawak tau. Tuhan dengan kita bukan melawak. Kita je ada buat main dengan dia. Betul. Tuhan dengan kita bukan main, dia very serious. Tapi kalau kita main kita tahan diri kita untuk nak kena azab dengan dia besok. Kerana hang suka main-main dengan aku. Tu cara nak ingat. Baik. Okey, soalan. Mana pergi lagi lah 12 orang. Sengak. Duk terapung lah semua. Soalan. Tak ada lagi saya tanya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, yang dikatakan saya Naim. Ni Naim siapa nampak macam Putri yang tanya. Naim, ya Naim. Sebab pakai akaun ini. Okey, jalan. Okey, kalau yang kata syurga di sini ada dah tu, boleh kata kita rasa teruja dengan apa saja yang ada kat depan kita ke? Macam kita makan, kita teruja tengok makanan tu. Syurga yang ada di sini adalah mengetahui tentang Tuhan. Bagaimana dia tengok kita sampai terbit makanan. Okey, baik. Faham. Baik. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Bye. Okey Ustaz, soalan. Ya. Salah satu jalan untuk menyampaikan kepadanya adalah kasih dan sayang. Macam mana tu Ustaz? Letak diri yang tak ada langsung kebencian. Sampai terus. Tak ada langsung kebencian sebab melihat semuanya adalah sama. Sampai terus kat Tuhan tu. Jadi, bangunkan diri kasih tu. Macam mana nak kasih? Kasihanilah diri tu dulu. Sebelum mengasihani yang lain, kasih diri dulu. Diri yang sangat-sangat dimuliakan Tuhan tu kasih dulu. Kasih dia. Macam mana nak kasih dekat dia? Jangan letak dia dalam binasa. Macam mana dia boleh binasa? Kalau ada sangka-sangka, diri tu akan binasa. Jangan beri sangka. Kalau ada terikut-ikut, diri tu akan binasa. Jangan terikut. Kalau ada terpengaruh ni, jangan ada sebab diri tu akan binasa. Maka tak mau bagi dia terpengaruh, tak mau bagi dia terikut, tak mau bagi dia bersangka-sangka, maka kita pun belajar nak tahu. Maka itulah kasih. Belajar nak tahu supaya tidak ada sangkaan, tidak ada ikut-ikutan, tidak ada terpengaruh, tidak ada orang panggil dia panggil apa? Minta. Dia panggil tuntut. Menuntut. Tidak ada menuntut tu. Maka tu tanda kasih kat diri. Nak letak ya bagi elok, terutama diri zahir ni, nak letak dia bagi elok. Maka tanda kasih kat diri, nak pakai yang elok, nak makan yang elok, nak hidup dengan keadaan elok, nak ada sesuatu yang elok. Maka tu tanda kasih kat diri. Maka tanda tu telah pun bawa diri kembali kepada Allah dengan nilai kasih tu. Ni makan contohlah, makan makanan yang boleh bawa penyakit. Tak kasih kat diri ke? Tuhan punyalah sayang, kita rosakkan dia. Baik.
Next. Tanyalah Ustaz. Tanyalah kalau gabut. Tanya. Orang suruh buat soalan dia tak buat. Itulah tak buat homework. Tak buat homework. Bila Macam nak mana maju? Bila nak grad ni? Bila nak maju? Dia kena majulah. Jangan duk harap kat mengaji ni main mengaji 2 jam, habis kosong balik akal. Mana boleh? Kita manusia kot. Dia kena membangun tiap-tiap saat kita hidup. Pasal apa? Pasal kita duduklah selesa banyak sangat. Kena bagi susah sikit Zat lah. Tak susah sikit. Kena bagi susah banyak. Bagi dia Susah merangkak banyak. betul. Baru dia tahu kata bukan main-main benda ni. Benda ni serius. Betul. Mana teman saya mengaji pakai benda macam ni mengaji. Dia mengaji kena menghadap duduk depan tu. Ini selesa ni. Tak ada payah sikit. Patut tuan-tuan nak mengaji. Naik kereta main di Kedah ni. Main menghadap saya di Kedah ni. Patut nak mengaji. Baru tajam. Duduk atas kursi kena kopok, kena Milo kopi, lepas tu mengaji. Senang banyak gitu. Bila ilmu nak dekat. Ya, betul. Tapi Allah Ta'ala tu punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makcik. Kamariah. Ya. Tak ada lagi. Tak ada benda dah nak konflik. Masya Allah. Tuhan kata betul dah makcik. Tuhan kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, apa lagi yang kamu nak dustakan, wahai kekasih hatiku. Apa lagi yang kamu nak mengomel, apa lagi yang kamu tak puas hati, apa lagi yang kamu tak faham dan tak nampak. Bukankah aku sangat jelas? Bukankah aku sangat terang dengan kamu? Kenapa kamu tak nampak? Tak ada benda nak komplain dah. Dia patut syukur je lah. Semua nikmat dah dibagi. Dia bagi dah. Tuhan tak pernah pun buat benda nak menyusahkan kita. Yang duk bagi susah diri kita sendiri. Tuhan semua bagi lapang. Dia melapangkan kita. Yang bagi susah ni kita. Tuhan kata, hang boleh faham benda yang hang tak pernah tahu. Aku hang tak boleh faham. Hang boleh faham benda yang tak pernah tahu. Contohnya, nak buat bangunan. Tak pernah ada pun. Tak pernah belajar pasal bangunan. Tapi hang faham tentang bangunan. Hang boleh tahu. Sedangkan aku yang selalu mendatangi hang. Aku yang selalu mendekatkan diri dengan hang. Loh hang tak tahu. Tani dia tanya ni. Apa lagi yang kamu nak dustakan sampai kamu tak sampai dekat aku? Apa lagi yang kamu nak kata jadi penghalang, jadi hijab antara kamu dengan aku? Sedangkan tidak ada satu hijab pun antara kamu dengan aku, melainkan kamulah yang meletakkan hijab tersebut. Ya, malu dah nak minta-minta. InsyaAllah. Allah. Okey Ustaz, soalan daripada Atif. Ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Dalam syarah tadi ada pernyataan jangan merubah jalan yang ditempuh oleh Nabi. Soalan saya yang pertama, sekarang banyak fahaman seperti Wahabi, Salafi. Macam mana kita nak tahu suatu perkara yang dibincang ialah jalan yang benar atau tidak? Dan Rujuk Quran, rujuk Quran satu dulu. Tak betul, rujuk Quran. Rujuk Quran. Dan rujuk kefahaman yang ada di hati kita. Kita was-was dengan perkara tu. Adakah dia bersalahan dengan Quran tu? Tengok elok. Dan hati sangat terang benda ni. Hati mudah tahu salah atau betul. Sebab yang lain kita boleh tahu. Yang lain kita boleh tahu salah betul. Macam mana hal tentang faham kita tak tahu salah dan betul. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Macam mana nak elak diri atau nak kekang diri dari fahaman-fahaman yang merosakkan ni Ustaz? Jangan sekali jangan duk pergi dengar dan terikut. Dengar boleh, jangan terikut. Dengar sebab kita nak tahu. Yang nak boleh dengarkan. Tapi jangan terikut. Kalau setakat cara cak yang kita usah dengar pasti terikutnya. Terpengaruh. Cepat terpengaruh. Dia rasakan betul.
Baik. Okey, soalan. Sila soalan. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz, macam mana Nabi sangat kasih pada kita Ustaz. Sebab cinta Tuhan itu tinggi. Dia memperlihatkan kepada Nabi tentang cinta dia. Maka berbekas di diri Nabi. Bila cinta Tuhan berbekas di diri Nabi, Nabi sangat menyintai apa-apa yang dicintai Tuhan. Kerana diri dicintai, sehingga menerbitkan semua manusia yang lain, maka dia sangat menyintai semua manusia. Sebab bekas yang kasih yang berbekas, kasih Allah yang berbekas di hati dia. Kasih Allah tu tak ada label, tak ada sempadan. Kasih Tuhan ni tak ada, orang panggil apa, tak ada daerah. Kasih yang sangat meluas. Kasih itu telah berbekas besar di hati Nabi. Maka kerana itulah Nabi sangat menyintai yang lain. Sebab kasih Tuhan tu bekas yang yang terlekat di hati dia tu. Baik. Next. Akhirnya tak ada soalan ke? Selalu ada soalan. Mak Pian soalan. Nur Khalifah pun senggap lah, tak ada soalan lah. Tanya. Tak usah takut kena lembang. Tanya lah. Sebab pastinya menang. Kalau kita berani, sebab kita nak tahu, tak kisah apa nak dia pun, kita mesti menang. Ya. Tapi kalau kita takut, I don't know what to say. Takut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya ni. Macam saya, saya tak nak tanamkan perasaan macam mana kata, syurga dan neraka ni Ustaz. Tapi saya percaya, saya yakin syurga dan neraka. Cuma saya tak nak tanamkan dalam diri saya. Kenapa tak nak tanam? Kenapa? Why? Sebab kebanyakan saya melihat macam anak-anak kecil kan, diorang macam mana kata, diorang baik nak buat sesuatu benda kan, mesti kata buat baik masuk syurga, jahat masuk neraka. Okay. Jadi saya tahu ni sendiri, saya kata sampai satu tahap saya kata aku dah nak masuk syurga neraka ke, aku tak kisah. Jadi waktu aku hidup ni aku nak mengenal dia dan dia akan apa ni Dia akan tolong. Macam mana? Dia bersama dia. Tak kisah. Saya faham Ustaz. Saya faham. Yang saya nak tahu, kenapa Ustaz nak macam tu? Kenapa Ustaz tak mau syurga, tak mau neraka? Kenapa? Why? Saya nak dia Ustaz. Saya nak Tuhan. Sebab itulah nama dia ikhlas. Yang kata ikhlas tu yang itulah tu. Bukan pasal nak dia, bukan pasal apa, pasal ikhlas. Pasal apa? Mustahil mengenal Tuhan tu. Mustahil tak kenal benda lain. Mustahil kenal Tuhan tu. Bila Izmir nama dia Ustaz. Nanti Izmir kenal Tuhan tu. Tak kenal benda lain. Sebab tu bila tunjuk benda lain, dia tak jadi teliok. Dia tak rasa teliok. Pasal yang aku kenal Tuhan, bukan benda lain. Jadi kalau orang tanya apa dia? Tu ikhlas. Nak cerita tentang ikhlas. Apa dia ikhlas? Aku tak kenal benda lain. Aku kenal dia ya. Jadi salah kalau saya tanam dalam dia macam tu Ustaz? Tak salah. Itu sebenarnya yang kena tanam pun. Tapi jaga. Ujian dia besar kalau orang macam ni. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Ya, Tuhan tak bagi hak kecil-kecil. Dia bagi pukai-pukai punya. Dia bagi hantar general lah. Ha. Okey Ustaz, soalan daripada Atif. Soalan seterusnya, dalam rukun Islam kita perlu mendirikan solat. Yang pertama, apa erti solat yang sebenarnya Ustaz? Ingat yang tak putus-putus. Solat ni ingat Tuhan kepada hamba yang tak putus-putus. Macam tu. Solat yang sebenar, kalau nak abang kat ni, pening pula. Solat yang sebenar adalah kehidupan. Hidup tu lah solat. Okey. Tapi hak tu solat hakikat. Nak buat apa solat hakikat? Duduklah solat yang menunjuk hakikat tu. Duduk solat halimau tu betul lah. Janganlah sampai ni solat yang betulnya solat tak apa-apa. Mata kedar 3-4 pinggan solat tak apa-apa. Banyak kendik. Okey. Soalan kedua, kenapa perlu kita mendirikan solat Ustaz? Sebab bukan kita mendirikan solat. Kalau dari segi hakikat bukan kita mendirikan solat. Satu pengiktirafan Tuhan pada kita. Tapi soalan tanya, mengapa kita mendirikan solat? Sagi orang Yahudi kata mereka ada Tuhan. Sagi orang Nasrani kata mereka ada Tuhan. Sagi orang Majusi kata mereka ada Tuhan. Mana beza mereka kita yang ada Tuhan tu? Mana beza? Kalau bukan di solat. Baik. Soalan ketiga. Okey. Soalan ketiga, solat yang bagaimana yang memberi nilai di sisi Allah Ta'ala Ustaz? Jangan putus ingat kat dia. Siapa yang bertanya? Atif. Ya. Benda apa yang tak putus Atif dengan Tuhan? Atif jawab. Sengap. Atif? Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jawab. Ustaz tanya. Apa soalan tadi Ustaz? Apakah yang dikatakan benda yang tak pernah putus antara Atif dengan Tuhan? Tak pernah putus. Sekali tak putus lagi. Nyawa? Tu solat paling betul, nyawa tu. Tapi pernah duk ingat tak? Tak terfikir Ustaz. Macam mana tanya pasal solat benda tu tak fikir? Cuba berhenti nyawa tengok, ada tak solat? Okey. Hari-hari kot. Sehari 40,000 kali kot. Tu, tak berhenti lah. Dia panggil solat hudaim. Solat yang terus-terus. Tapi nak buat apa? Hindu pun menyawa, Cina pun menyawa. Apa tu, Yahudi menyawa, Nasrani menyawa. Tak mana beza. Beza ada perbuatan, ingatan dan hati. Itu beza dia. Baik jadi, Ustaz. Tuan kata, aku tak apa, aku ingat kat Tuhan dah, aku tak semayang, tak apa. Jangan, tak ada beza. Ya, betul. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz sebab kita ni memang dari kecil kan memang pemahaman kita tu berbeza kan dari apa yang Ustaz cakap ni. Ya, betul. Kita mengaji ni pun nak pergi beza daripada mereka dah, tak mahu duduk sekali dengan mereka. Kita nak jadi ashabul kahfi, mengaji dalam kelompok yang dalam gua, yang siapa pun takkan setuju. Bila orang dengar, orang kata sesat. Kita nak mengaji macam tu. Yelah Ustaz, beza. Jadi sebab kita yelah umur dah 40 lebih baru tahu benda ni Ustaz kan. tak apa. Masih Tuhan sayang, tak apa. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama insya-Allah. Okey Ustaz, soalan daripada Nurihan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, mana Nur Muhammad yang ada pada diri kita Ustaz? Tu yang bertanya tu. Mai kat mana tu yang bertanya tu? Nurihan yang bertanya tu mai kat mana? Terbit kok mana nak bertanya tu, terbit kok mana? Kalau bukan daripada Nur Muhammad tu terbit kok mana? Cuba selam masuk dalam diri tengok, cari kok jumpa, pergi cari tengok. Pergi cari dalam diri. Selam masuk dalam diri, cari kok jumpa. Sampai kiamat tak jumpa. Sebab dia bukan duduk dalam diri.
Allah. Masuk selam juga, masuk sampai kat Rengkong jumpa corona. Okay, next. Naim tanya. Ustaz, Nur Muhammad Ya, ni ya Ustaz. Nur Muhammad ni makna kasih sayang dan mengetahui tu ke Ustaz? Nur Muhammad, hak tahu itulah Nur Muhammad. Dan yang memberi faham. Yang memberi faham. Tu Nur Muhammad. Baik. Okay, Ustaz. Dia bagi tahu dekat akal bagi tahu dekat hati bagi tahu kat tubuh. Okey. Maka tubuh yang melaksana atau yang meninggalkan. Tubuhlah buat. Okey Ustaz. Alright. Okay. Okay Ustaz. Soalan saya, bagaimana nak faham yang Allah Maha mendengar? Macam mana kita nak bagi faham dari segi ilmu lah Ustaz. Okey, segi ilmu. Okey. Lagi dengar Tuhan tu mutlak untuk difaham saja dia sebut dengar. Dengar Tuhan ni dengar sebelum ke, dengar sekarang ke, dengar selepas? Sebelum. Sebelum pun dengar, sekarang pun dengar, selepas pun dengar. Dengar yang bukan dengan telinga. Dengar yang bukan dengan bunyi. Jadi dengar Tuhan dengan apa? Kacau. Dengar dengan tahu. Dengar dengan alim. Dengan Tuhan lah Ustaz. Dengan alim, dengan sifat alim tu. Kalau dia hancurkan semua benda yang dia buat, yang tinggal tentang ilmu. Kalau dia hancurkan semua, dia hancurkan manusia, dia hancurkan malaikat, dia hancurkan jin, dia hancurkan alam, dia hilangkan waktu, dia hilangkan molekul, dia hilangkan zarah, proton, ion, semua dia bagi hilang, ilmu tetap tinggal. Sebab tu dia mendengar dengan ilmu. Dengan ilmu lah dia terbitkan kita ni. Okey, jadi Ustaz, bila kita dah faham macam tu, maka kita bolehlah tengok tanda-tanda yang dia tunjuk. Betul Ustaz macam tu? Ya, betul ya. Boleh nampak sangat jelas dan terang. Sebab Tuhan tak zalim. Buat benda tak bagi tanda. Dia bagi tanda. Kita boleh tahu dah. Tuhan Maha mendengar. Dengan ilmu, kita boleh tahu dah dia. Contoh macam kita abaklah cacing dalam tanah tu, dia bukan ada mata lah Ustaz macam tu. Boleh? Ya, betul. Tapi pasal Tuhan Maha mendengar, dia tetap tahu. Dia tetap ada deria untuk nak sentuh. Dia tetap ada deria untuk mengesan. Sebab Tuhan Maha mendengar. Segala perkara yang akan berlaku telah didengari, telah diketahui. Sebab tu ilmu. Tuhan ni tuan-tuan, bukan ada apa kat dia. Dia ada ilmu. Dia tak ada apa kat dia. Tu sebab cari dia tak jumpa. Tapi bila ilmu, dia zahirkan yang ada dalam ilmu tu. Inilah kalau tu. Allah. Jadi bila berlaku keadaan tu pada diri kita Ustaz, contoh pada diri saya, dia sudut pandang tu kadang atas ke bawah, bawah ke atas, dia sentiasa macam tu Ustaz. Ya. Sebab dia yang mengesan semua tu, dia tak dikesan. Okay. Dia mengesan semua tu, dia mengetahui semua tu, dia tak diketahui. Sebab tu, nak bagi boleh kesan, dia mesti ada keadaan. Apa dia? Atas. Keadaan. Apa dia? Bawah. Itu keadaan yang dalam ilmu. Sebab benda tu dah ada dengan dia, pastinya dia tahu. Maka tu disebut dengan sami'. Dia mendengar. Bye. Okay, next. Tanya lah. Siapa dia? Naim. Ya, Naim, silakan. Singap. Ustaz, okey, bila kita memandang semua orang sekeliling kita ni daripada Allah,
Ya. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang ada niat jahat, maksudnya dia pernah buat sesuatu naya kat kita. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang ni bila kita dah pandang dia daripada Allah? Macam mana Ustaz? Cubalah berbaik sangka macam mana Musa berbaik sangka dengan Firaun. Macam mana Ibrahim berbaik sangka dengan Namrud. Macam mana Rasulullah berbaik sangka dengan Abu Jahal. Kan Tuhan dah tunjuk semua contoh-contoh tu. Okey Ustaz. Terima kasih. Alright. Ustaz, ada kala situasi yang macam Naim cakap tu tadilah, contoh kita, ialah kita ni manusia kan, kita akan terkesan lah dengan apa yang orang pernah buat kat kita, contoh. Jadi waktu kita rasa cannot go lah, maknanya tak boleh berhadapan, macam mana kita nak buat Ustaz? Balik dekat dia, ya Allah, ketidakkemampuan aku menjadikan aku sangat lemah dalam hal nak menangani akan apa yang telah kau zahirkan. Maka berikanlah aku kekuatan Tuhan. Sungguhnya aku sangat mempercayai akan engkau atas sifat kudratmu. Selesailah. Salah ni kita nak challenge juga. Challenge apa? Bagi kat dia lah. Bagi dia yang buat. Okay, serah je lah. Kita nak buat, kita akan pandai pun. Dia suruh buhung lah. Dia kisah saya bungkus kita semua. Antara saudara abang mengajar hakikat ke, makrifat ke, dia kisah sikit aja, kita semua sanggup. Okay. Maknanya Ustaz, kalau situasi tu kita pilihan terbaik adalah elak, maka kita elak lah Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, terbaik untuk kita tak mau binasa, elak. Apa nak tunggu? Kalau ikut Nabi tentu duduk di Mekah, tapi pasal tak boleh, kena elak. Sebab tu dia hijrah. Maksudnya jauhkanlah daripada orang tu. Ya, nak pergi duduk dekat buat apa tahu mundarat. Dah tahu remau kaki rekah kita. Nak tunggu juga kan ni semua Tuhan. Tunggu. Saya ingin masuk dalam pokok remau. Aku pandang semua ni adalah Allah. Tunggu depan nak turun selah, tu lari. Dia puak asal ni maka dah habis. Maknanya Ustaz, dalam apa keadaan sekalipun ilmu duk jaga kita lah Ustaz. Ya, sebab dia tu alim, dia habaq dah, dia al-alim. Dia hayat, kudrat, ilmu, iradat. Dia empat benda besar dia. Maka ilmu tu adalah yang paling tunggak. Ilmu tu dalam keadaan wahdaniyah, esa. Dia tak disentuh, dia tak diubah, dia tak dicipta, dia tak ditambah, dia tak dikurangkan. Dia tetap macam tu. Dia qidam dan dia baqa, ilmu tu. Maka kita adalah cubit. Kita adalah cubit daripada sebuah ilmu. Sebab dia kata, aku berikan kepada kamu 1%. 99% adalah kat aku. 1% ni ilmu dia tunjuk kat dia, seluruh alam kita ubah lah. Okey Ustaz. Nabi ketika dia terima wahyu, ada satu riwayat Nabi masa terima wahyu atas unta tu terduduk Ustaz, oleh kerana beratnya ilmu. Ustaz cerita sikit tentang berat ilmu ni Ustaz. Pasal apa berat ilmu? Pasal apa Nabi terima wahyu? Nabi bukan terima wahyu, dia tu sendiri wahyu. Sebab itu unta dia kena. Diri dia sendiri itu adalah diri yang sangat-sangat hebat. Sebab dia dipandang Tuhan. Maka itulah wahyu diri dia tu. Diri yang dipandang Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan siapa? Kesempurnaan Tuhan tu ada kat dia. Tuhan kata wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaan dia. Maka bila benda tu ditanggung oleh alam pun fail. Allah. Sebab tu apa dia yang kata wahyu tu? Diri Nabi tu, bukan daripada malaikat waktu malaikat Nabi tak, diri dia tu. Dia jadi wahyu baru boleh menerima kata-kata, boleh menerima tunjuk ajak. Sebab dia sendiri adalah kata-kata dan tunjuk ajak. Dia sendiri yang berdiri dulu. Baru benda tu boleh
menyempurnakan dia. Sebab tu kita ni hebat. Nak mati bukan senang. Nak hidup pun tak senang. Sebab kita terlampau hebat. Tapi kita tak nampak kita hebat. Kita nampak kereta Ferrari yang hebat. Itu nilaian orang cakap besar dan beratnya ilmu ni Ustaz lah. Besar dan beratnya diri hak Tuhan tengok tu. Diri kita lah sebab kita yang bawa ilmu tu. Kita boleh ubah emas jadi rantai. Kita boleh ubah belan jadi batu cincin. Kita boleh ubah uranium jadi benda tu benda ni. Kita boleh ubah tembaga jadi peluru. Kita ubah macam-macam. Hanya diri yang hebat saja boleh ubah tu. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Atif lagi. Kenapa selama ni kita tak pernah nampak pun kenyataan Allah tu? Tak pernah tahu pun. Apa yang menghalangi Ustaz? Diri kita lah. Kita nampak benda lain. Kalau kita tak nampak Allah benda lain, tak nampak. Tak apa ni benda lain kita nampak. Diri kita yang dia tengok benda lain. Dia tak tengok Tuhan di balik apa yang dia tengok. Baik. Okey, soalan daripada Mak Pian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, nak tanya sebenarnya kita ni dan alam ni Tuhan cipta ke atau penzahiran diri dia Ustaz? Tak jali. Kalau nak cipta, lemah lah dia. Nak kena buat benda tu. Nak buat siapa duduk dalam diri aku. Kenyataan ilmu aku pun nak buat siapa. Aku zahirkan. Kita kata apa dia? Kita kata transform. Okey. Soalan seterusnya, syahadah sekadar di mulut atau membenarkan dengan hati Ustaz? Benar dengan hati pun tak, syahadah di mulut pun tak. Kena kenal hak diri awal tu syahadah. Next. Kalau nak benarkan kalau nak benarkan dengan di mulut, kalau nak benarkan syahadah di mulut, orang bisu tak boleh benar, tak boleh cakap. Kalau nak benarkan di hati, siapa nampak? Siapa tahu? Siapa yang tahu kita bersyahadah di hati ni? Diri hak tahu je. Diri hak tahu tu lah syahadah tu. Diri hak reti tu. Walaupun tak sebut di mulut, kita tetap reti. Baik. Okey Ustaz ni. Nur Khalifah. Assalamualaikum Ustaz. Tolong kupaskan surah Al-Insan Ustaz. Ya Allah, panjang surah tu. 30 ayat lebih. 30 ayat tu. 30 ayat. Suruh kupas semua. Summary Ustaz. Okey, abang ada. Al-Insan adalah kenyataan Tuhan yang dia gambarkan, dia tunjuk diri dia kepada kejadian manusia yang semuanya sangat indah. Yang manusia itu sangat indah dan sangat-sangat menakjubkan. Maka itulah pandang dan cinta Tuhan terhadap diri dia apabila dia menzahirkan yang bernama insan. Apa dia al-insan? Keterujaan Allah Ta'ala terhadap diri dia. Keterujaan Tuhan terhadap diri dia sendiri. Maka terbitlah teruja tu yang bernama insan. Baik. Okey, soalan daripada Edi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Minta pencerahan yang dimaksudkan dengan datang asing, balik pun asing Ustaz. Tak nak campur tangan siapa. Seorang-seorang, balik pun tak nak campur tangan siapa. Seorang-seorang. Tuhan kata, dengan aku, kepada aku, oleh aku, bagi aku, kerana aku. Tak ada yang lain. Baik. Okay, next. Tanya. Senyap. Tanya. Ni abang hari ni bukan faham. Abang hari ni baru duduk tengah-tengah, baru duduk terlepiak-terlepiak. Sebab sehari lepas mengaji ni, tuan-tuan akan balik seperti biasa. Percaya? Allahu Akbar.
Sekejap lagi tuan-tuan buka YouTube tengok tengok kes baru COVID. Lepas tu tuan-tuan lupa dah kat Tuhan. Ya. Tuhan tunjuk cerita ayak Selangor tak ada je melupuk dah. Macam boleh mati lah, tak ada ayak. Okey Ustaz, soalan Khalifah. Macam mana nak buang keakuan diri Ustaz? Khalifah kena sedap macam mana nak buang. Pertama, Khalifah bodoh. Bila bodoh tak ada sesuatu belagak pandai pasal bodoh. Kedua, Khalifah lemah. Tak usah belagak kuat sebab kita lemah. Ketiga, hina. Tak usah belagak mulia sebab kita hina. Keempat, kita orang yang miskin. Tak usah belagak kaya. Maka macam nak buang aku? Selalu sedap kata lemah, bodoh, miskin dan hina. Sedap yang tu lah. Lah ni nak tanya, Khalifah sedap tak tu? Jawab. Putus-putus. Kalau Khalifah sedap kata Khalifah rupanya hina, maka ketika tu keakuan dah hancur. Bila dah hina, kalau bini marah pun Khalifah takkan marah balik ni sebab tahu kata hina. Try tengok boleh tak jadi hina tu. Try tengok. Ambil kasut boh di kaki bini setiap hari. Pasal bini nak keluar pergi kedai. Tanpa ada rasa hina. Terbaik. Pergilah buat tengok. Nak tengok kita bercakap saja ke boleh praktik. Ya, betul. Kalau bercakap jadi ilmu je ni bukan jadi diri pun. Dia kena praktik tu. Rasa bodoh tak kalau main anak kata awak ayah bodoh sangat banyak ni pun tak tahu. Rasa beban tak? Kalau beban tak ada, bolehlah rasa diri keakuan tu hilang. Tapi selayaknya hilang dah pun. Hari-hari sujud 34 kali kot. Sujud tu telah menggugurkan semua sombong. Tapi gugur ke? Kau tambah-tambah lagi. Ya. Okay, next. Tanya. Ustaz, nak tanya Ya. bab yang kata kita nak hilangkan keakuan diri tu, kata bodoh tu. Sebab saya pernah lah kata macam tu pada diri saya lah. Tapi saya pun tak sengaja mengucapkan di depan adik saya lah. Itu dia kata dengan saya. Kan Tuhan pun dia kata dengan saya, kan Tuhan pun tak bagi kata yang kita ni bodoh kerana setiap perkataan kita ni adalah doa. Macam mana tu Ustaz? Abang, dalam hal ni bukan perlu kata. Dalam hal kata bodoh ni bukan perlu kata. Kata ni pelakon duduk kata bodoh ramai juga. Tak jadi bodoh pun. Dia bukan kata. Dia tahu tu. Sedar. Dia bukan kita bukan kena kata, aku bodoh. Tak betul macam tu. Kita sedang kata kita ni sebenarnya bodoh. Ya. Tak percaya? Apa nama? Izmir. Izmir. Saya nak tanya Izmir, nak tengok. Tak payah abang. Izmir dengar je. Izmir. Bulu kening Izmir dah berapa lai? Saya tak tahu Ustaz. Tak tahu orang panggil apa? Bodoh Ustaz. Itulah bodoh. Bukan payah abang pun. Saya faham Ustaz. Tu yang kata bodoh. Bukan payah cerita. Siapa main kata apa kita tahu diri kita. Hang ada aku bodoh ke pandai ke aku tahu diri aku macam mana. Maka itulah keakuan dia jatuh macam tu. Sebab dia tahu. Ya. Jadi, kalau dia menerima puji, hang lah ni sejak mengaji hang pandai, terus dia kata, Alhamdulillah. Sebab dia tahu dia bodoh. Dia tahu dia bodoh. Dia tahu dia tak tahu apa. Terus dia kata, Alhamdulillah. Pasal apa? Tuhan duk tutup jahil aku dengan kemuliaan dia. Dia letak mulia dia. Hang nampak aku pandai. Dia buka mulia dia. Hang tahu aku siapa. Maka keakuan akan gugur. Automatik gugur.
Okey Ustaz, soalan. Ya. Kenapa, apa pasal nafsu amarah ni dia samsing sangat dengan Tuhan Ustaz? Pasal dia adalah sifat Tuhan. Dia adalah qahar. Nafsu amarah tu sifat qahar Tuhan tu. Kita duk pakai buat apa? Ya Allah. Tu saya pakai lah. Pakai mutmainnah ada lagi. Pakai radiyah ada lagi. Mardiyah ada lagi. Pasal apa nak kena pakai amarah? Tapi pakai bila perlu ke Ustaz? Tak perlu pakai langsung lah. Banyak benda lain boleh pakai. Nak buat apa tu? Kecuali kita nak berperang. Menentang musuh Allah. Menentang perkara-perkara yang melemahkan Tuhan, kita pakai. Pasal itu saja menjadikan kita tak bergenyak. Sebab aku tak heran. Aku tak heran dengan hang. Tu amarah punya sifat. Pakai untuk tu lah. Tak tu tak apa pakai. Tapi jangan duk pakai untuk sembarangan. Sekali dia akan merosakkan seluruh alam. Hitler pakai tu lah. Tu. Apa, Mao Zedong pakai yang tu lah. Lenin pakai yang tu. Plato semua pakai yang tu lah. Tengok jadi mana. Rosak. Okey. Baik. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Norihan. Macam mana nak sekat marah tu Ustaz bila nak marah? Caranya Ustaz. Caranya cuba tanya diri. Tuhan pernah tak marah kat aku? Pernah tak Tuhan marah kat kita sekali? Tak pernah. Kalau tak pernah, layakkah kita nak marah? Kita siapa? Ya. Tuhan kata kalau ikut marah aku dengan hang ni, hang tak ada dah dari dunia ni. Aku tak marah hang pun. Yang nak beban siapa? Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Khalifah lagi. Ustaz, saya sekarang ni ada masalah. Masalah sekarang ni, isteri saya kata saya sesat sebab belajar ilmu Tuhanan ni. Betul Ustaz kata tu, hari bab mimpi yang Ustaz bagi tahu saya tu, fitnah akan datang. Okey. Soalan apa nak tanya? Soalan dia apa, Khalifah? Mana Khalifah? Cengak. Macam-macam. Ustaz, dah tanya pasal mimpi boleh ke Ustaz? Mimpi apa? Okey. Saya mimpi tengok lautan bergelora dalam keadaan terujaan kepada Allah tu maksud apa Ustaz? Diri yang benar yang ada dalam diri itulah, diri itulah. Tak ada masuk apa Tuhan nak buat diri hang tu benar dengan aku. Okey. Jiwa Endorsement lah. Apa siapa kita dengan Tuhan suka putih? Tuhan tunjuk mimpi kita dengan Tuhan putih. Jangan berhenti di mana-mana. Okay, baik. Okey. Jangan mimpi kahwin dua. Okay, next. Tanya. Tanya. Okay Ustaz, cerita sikit Ustaz. Hakikat insan tu apa Ustaz? Hakikat manusia adalah ketuhanan. Hakikat manusia adalah gambar Tuhan. Hakikat manusia adalah cermin bagi Tuhan tu. Itu hakikat dia. Jadi, jangan tengok dia dengan tengok yang sangat remeh. Sekali dia celup dalam neraka jahanam. Jangan tengok insan tu dengan tengok yang rendah. Sekali dia celup dalam neraka jahanam. Sebab Tuhan sendiri dah tengok manusia tu indah. Sebab dia hakikat bagi Tuhan tu. Kenapa insan melihat diri dia rendah? Aku tengok tinggi, hang nak tengok rendah. Hang ni pasal apa? Macam tu lah. Baik. Okay, next. Okay, soalan dia Ustaz. Soalan dia macam ni.
soalan dia macam dugaan ke Ustaz sampai wife tak mahu cakap dengan saya jenis tak ambil kisah dan tak pi lah. Macam mana tu Ustaz? Jangan. Tuhan bagi itu sebagai cabaran. Tuhan bagi itu sebagai pengalaman. Tuhan bagi itu sebagai besok kenangan. Esok dia tanya pasal faham biar. Nak jawab dah. Bukankah isteri hang tu kenangan hang dengan aku? Bukankah aku datang untuk membina jiwa hang? Meningkatkan lagi keimanan hang. Pasal faham biar. Macam mana? Macam mana nak jawab esok macam tu? Okey. Ini semua buat lepas lah. Lepas baca kat Facebook, terus kena kat saya. Jangan. Dengar kat atas orang, sampai kat atas orang. Dia pun percaya. Itu dia main kat saya. Jangan. Esok Tuhan tanya, esok jawab guna. Ingat aku dengan hang main-main lah. Sia-sia aku hantar bini bukan main-main tau. Macam mana hang menghadapi dia? Nak tinggal kat aku semua. Bukan semua aku bagi hang. Ya. Hak nu Tuhan, hak ni Tuhan. Nasi belah. Tak panggil kat tak ingat ke Tuhan pun. Kan? Sayur, lauk semua ulun. Lepas tu, Okey Ustaz, soalan daripada Hazika. Ustaz, deja vu tu apa sebenarnya? Adakah ia memang ada atau hanya mainan saja? Benda apa tu? Bahasa apa tu? Bahasa Sanskrit lah deja vu ni. Deja vu ni macam contohlah kita lalu satu kawasan tu and Dia then ada. Dia telah kita lihat di Lauh Mahfuz. Baik, sini ulang balik kita terkejut. Macam aku pernah tengok. Pernah tengok lah. Dulu di sana tengok lama dah. Cuma di sini dilupakan oleh tubuh. Maka Nabi datang memperingatkan kembali apa yang telah kamu lihat. Tu betul-betul real Ustaz. Real betul. Ya, dia betul real. Okay. Next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? No. Ya, no. Okey, Ustaz, bila kita belajar mendekati dia kan, lama kelamaan, kita selalu, macam saya sentiasa minta keikhlasan didik ada kat jiwa saya kan. Okey. So, jadi bila kita berhadapan orang ke atas, bila sentiasa saya ni, bagi saya diberi exam oleh Allah. Tak kisah dari segi apa pun, macam saya akan cakap, ni exam untuk saya, untuk nak tahu adakah saya ni betul-betul ingin ke dia ataupun saya masih di awal-awal macam tu. Setiap apa yang saya alami yang kehidupan sekarang, memang saya tahu itu adalah ni saya kena test ni exam dari dia. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi saya nak tanya Puan. Perlukah Tuhan nak test kita? Tak. Sebab dia yang tak. Ni bukan test. Benda tu untuk meningkatkan iman kita. Dia tak test. Bila kita lalui semua tu, iman kita akan bertambah. Itu ada. Bukan untuk test. Kalau Tuhan nak kena test kita, Tuhan bodoh. Ya. Okay. Alright. Okay, next. Tanya. Okay, Ustaz. Jadi macam Ustaz cakap tadi, tahap iman kita kan? Ya. Dalam sampai satu tahap tu, macam saya dulu saya makan gaji, kerja. Okay. Bila satu tahap tu, saya macam fobia dan saya suka buat kerja yang saya rasa ikhlas. Contohlah, macam suami kata, buat kerja ni, saya tak nak lah sebab saya tak ikhlas lah buat ni. Saya nak, bila saya jalan sendiri, suami saya faham. Ni kerja yang dia nak ni, biarlah. Sampai saya kata, redha lah ya. Ibarat macam tak membantu dia bekerja lah. Tapi saya kata, insyaAllah bantu tempat lain. Tapi saya akan fobia kalau kerja yang disuruh. Tapi biar saya nak dari saya. Ya. Kalau gitu. Tuhan tak terima orang yang main dekat dia dengan terpaksa. Apa dia? Syurga menjadi paksaan, neraka menjadi paksaan. Tuhan tak mau yang tu. Jadi Puan nak pergi kat Tuhan bukan dengan paksaan.
Janganlah bila kita nak pergi kat Tuhan dengan ibadat, kita nak pergi. Itu paksaan nama dia. Kita bukan nak pergi dengan ibadat. Kita memang nak pergi pun. Tak buat ibadat. Tak buat ibadat kita nak pergi pun. Sebab dah tahu pasal surga. Baru nak pergi kat Tuhan. Itu tak ikhlas tu. Dah tahu pasal neraka. Baru nak pergi kat Tuhan. Tu pun tak ikhlas nak buat apa. Tuhan kata hamil aku kan apa ni. Jadi apa puan buat tu. Sebab puan melihat Tuhan tu. Tahu dengan tak tahu je. Melihat Tuhan tu. Sebab tu, tak saya suruh lah aku nak buat, aku buat. Sebab aku nak buat bukan kerana itu, kerana ini aku nak buat, kerana aku nak buat. Tuhan tak pakailah. Kita pergi kat dia, kerana kita ni nak benda tu. Kita pergi kat dia kerana kita nak benda ni. Dan kita tahu, kita nak kena seksa. Kita nak pergi kat dia. Semua tu Tuhan tak mau. Aku nak buat apa kan? Sebab kalau aku nak seksa, bahawa nak main kat aku, bukan nak main kat aku. Nak main kerana seksa tu, aku nak buat yang tu. Ya. Sama macam puan. Sama macam kedudukan buat lah. Sama. Okay, kalau macam kadang kan macam kita berborak ke dengan family ke, dengan kakak, dengan abang. Kadang saya pandang dia. Lepas tu saya pandang macam bila kita faham belajar ke, oh macam ni. Saya gerak diam dia. Jadi kadang dia kata, dah kenapa pandang macam tu? Saya, bukan. Boleh ke Ustaz? Kadang boleh. automatik. Kadang bila orang berborak, saya pandang orang tu ingat saya syok tak ke orang. Dengar puan, dia tak sama ilmu ni, ilmu dengan ilmu lain. Kalau puan tengok dia macam ilmu tak sama. Sebab beza dah, level yang lain, level faham lain. Yeah. Keadaan kita tengok, keadaan kita rasa lain, bukan sama dengan mereka. Tak boleh sama. Kalau puan duduk dengan mereka bercakap benda ni, mereka takkan faham. Tak faham. Puan kena cakap macam mereka, cakap, tapi masukkan ilmu ni melalui cakapan tu perlahan-lahan. Sebab mereka 30 tahun duduk faham macam tu, puan nak pergi buang dengan masa 1 inci, 1 minit. Tak boleh. Dia wajib dia kata puan sesat. Okey Ustaz, kalau macam kadang saya balik kerja kan tengah malam, kadang dia buat kerja juga kan. Saya sukalah cakap dengan dia, abang kalau besok Allah ambil abang dah ready tak? Dia macam tercengang. Tak salah ke Ustaz ni saya nak mengingatkan dia? Tak. Sebab saya risau dia kata. Tapi Tuhan bagi kat kita sifat kasih dah. Datangi dia dengan kasih. Ya. Jangan datangi jangan bagi dia jadi kalang kabut lagi. Datangi dia dengan kasih. Taklah. Habaq juga tapi dalam kasih sayang supaya dia steady. Sebab kalau kita kita nak bawa kita punya faham bun kepala dia reject. Wajib dia reject. Ya. Mana boleh. Itulah. Okey, terima kasih Ustaz. Perlahan buat. Boleh insya-Allah. Baik puan. Okey Ustaz, soalan daripada Mak Pian. Pertemuan dengan Tuhan di sini atau di akhirat Ustaz? Dia bukan tahu. Dia kata sedia kan? Sedia. Dia habaq qidam. Bukan ada sini, bukan ada sana. Macam ni lah keadaannya. Dia habaq dah sedia. Kalau di sini lain, di sana lain, lemahlah Tuhan. Di sini ni kenyataan di sana. Dia tak sini di sana. Dia ada kita yang mengetahui sini dan sana. Dia bukan ada sini sana. Jadi nak tengok Tuhan, kalau tengok di sini, kalau kata di sana, macam mana kenal di sini, macam tu lah kenal di sana. Masalahnya, nak tengok tu kenal ke? Walaupun duduk di sana, kalau tak kenal juga. Nabi kata, siapa buta di sini, buta di sana. Okey, Pian. Cucuk angin sikit. Dia jahat. Ustaz, dia jahat. Ini geng-geng jahat. Okay, next. Okay. Mereka tak nak tanya, saya nak tanya Ustaz. Ya. Okay Ustaz, kenapa dia tak layak ditanya Ustaz? Kalau ditanya, layak ditanya, apa yang kita nak tanya? Tempat. Di mana? Dia tak ada tempat. Sebab tu tak layak tanya. Kedua nak tanya, besar mana? Bila? Kenapa? Oleh kerana dia tidak ada dimensi,
Semua persoalan tak ada untuk dia. Kalau tanya di mana, dah jadi dua. Di sana. Bila ada di sana, mesti ada di sini. Takkan Tuhan di sini dan di sana. Ya. Sebab tu tidak ada soalan mengenai Tuhan. Nak tanya soalan ni benda yang ada dimensi. Walaupun syurga tak nampak lagi, dia tetap dimensi. Pasal apa? Di sana. Di sana tu dimensi. Ya. Tuhan tak ada. Sebab tu dia tak boleh ditanya. Jadi Ustaz, kalau nak bagi faham ni Ustaz, maka soalan lah kalau kita kata kalau soalan itu sebenarnya semua terbatal Ustaz kepada dia Ustaz. Ya, tak ada. Fail. Tanya soalan, fail. Baik. Dia buat panjang, dia buat pendek. Dia ni yang bukan panjang, bukan pendek, dia tanya guna. Dia buat gelap, dia buat cerah. Dia bukan gelap, dia bukan cerah. Nak buat guna. Nak tanya guna. Dia buat lelaki, dia buat perempuan. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Nak tanya guna. Dan dia pondan bukan. Baik. Okay, next. Okay, Ustaz. Ni Atif lagi tanya. Ustaz pernah cakap di alam roh kita dah pernah berjumpa. Sebab tu kita berjumpa kembali. Adakah ini bermakna kehidupan ini satu ulangan, Ustaz? Repetition. Ya. Diulang semula. Ulang untuk mengingatkan. Apa dia? Mengingatkan kenangan kita dengan Tuhan tu. Mengingatkan. Ulang semula untuk memberitahu dekat kita, aku dah kenal hang. Tuhan kata, aku dah kenal hang dan hang dah kenal aku. Maka inilah tulisan-tulisan di Lauh Mahfuz, Ustaz lah. Ya, ni cerita-cerita hak dia duk abang kata, ni cerita aku dengan hang ni. Kita berjumpa minum teh, kena ayat ketua cawan, teh cawan, hang mabuk, aku tak mabuk. Aku dah cerita hang tak mau dengar. Ada apa ayat ketum? Contohlah. Okay. Next. Okay Ustaz, cerita sikit Ustaz. Definisi bahagia Ustaz. Mengetahui bahawa yang mengurus kita adalah sesuatu yang sangat hebat. Mengetahui kata yang menyayangi kita adalah sesuatu yang sangat-sangat penyayang. Mengetahui bahawa yang menghidup kita adalah sesuatu yang sangat-sangat bijak. Maka mengetahui itulah dinamakan bahagia. Walaupun ditentukan kita dalam keadaan sakit, tetapi tetap bahagia. Sebab yang menjadikan kita yang sangat bijak dan yang sangat penyayang. Itulah kebahagiaan. Mengetahui tu. Baik. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Bagaimana kita nak transfer kasih, sayang, cinta kita kepada orang sekeliling kita Ustaz? Bagi ada dekat kita tu tinggi, tak payah transfer, dia pergi sendiri. Kita sayang pada diri kita kerana Tuhan sayang kat kita, maka sayang itu pergi sendiri kat orang lain. Sebab tu, Sayyidina Umar cengih-cengih macam mana pun, kerana sayang Nabi pada umat, maka sayang Nabi pindah kat Sayyidina Umar, terduduk dia bila tengok Rasulullah. Bukan payah buat apa pun. Ya. Okey, jadi macam tu Ustaz. Senang cerita lah Ustaz. Jangan ada benci, boleh Ustaz? Ya. Pasal benci tu berlawan. Kita memahami, bukan kita menggunakan. Kita memahami dia, mengetahui dia. Tapi kita tak mengiyakan dia, kita memahami dia. Maka kalau kita tak mengiyakan dia, yang berdiri tetap kasih. Bila kasih dia berdiri, mana nak cari buruk? Semua orang nampak elok. Walaupun dia tu sendiri buruk. Ya. Okey, Mak Pian tanya Ustaz. Ustaz, hakikat niat itu adalah kasih sayang. Betul atau tak Ustaz? Ya, betul. Sangat betul. Okey, Khalifah tanya. Ustaz, tolong cerita bab sabar untuk melalui jalan ni. Dia kejap mai, kejap tak mai. Macam mana tu Ustaz? Lah ni nak tanya, duduk dalam perut mak lu sabar tak? Kamu entah. Sabar kalau dia tu boleh sabar, apa sabar ni tak boleh sabar? Awak nak merepek ni. Dulu duduk dalam roh sabar kan merontak nak mai.
Sabak Lepas tu menanti kematian ni, nak mati ke sabar duk tunggu? Sabak. Habis tu, pasal apa pula tak sabar pula bila benda Tuhan tunjuk sikit? Aduh. Baik. Okey. Okey, Atif tanya lagi Ustaz. Tentang doa pula Ustaz. Adakah bila sesuatu dimakbulkan, itu sebab doa kita ke bukan Ustaz? Dah. Kalau doa kita dimakbulkan, duk menyawa setiap hari ni doa ke tak? Doa hak duk minta tu lah. Bukan Nak lah. minta benda apa? Dia nak minta tu, dia minta apa? Dia nak minta, bukan nak minta, nak menceritakan tentang diri hamba dia tu. Betapa dia sangat mengharap Tuhan dia. Betapa dia sangat bergantung Tuhan dia. Betapa dia sangat perlukan Tuhan dia. Doa tu bermaksud pengharapan dia. Bukan memohon benda hak dia kata, hak ni Tuhan tak tahu, kena bagi. Korang ni, aku ni susah, kena bagi senang sikit. Bukan macam tu. Maka berdoa tu, ya. Okey, Nabi kita doa senjata orang mukmin. Tak mana senjata? Tak mana yang kita senjata tu, tak mana? Apabila orang berdoa itu memahami tentang Tuhan, hilanglah pada dia sifat was-was. Dia tak ada sifat putus asa. Kerana dia ada Tuhan dia. Tu yang ada senjata tu. Bila tak putus asa, perjuangan mesti jalan. Mesti terus juga. Siapa? Tuhan ada. Tu doa. Bukan duk minta benda merepek-merepek atas dunia hak kita mak suruh Tuhan bagi. Nak buat apa benda tu? Aduh, hai. Tuhan bagi sakit, kita minta apa? Minta sihat lah. Umumnya Tuhan bagi sakit, semua orang minta apa? Minta sihat. Bodoh ke Tuhan tu nak bagi sakit sampai kena tukar bagi jadi sihat? Bodoh ke Tuhan tu? Tak. Tapi pasal apa kita minta? Minta supaya boleh bertahan dengan sakit. Bukan minta suruh buang sakit, bertahan dengan sakit tu. Ya Allah, bagi aku boleh tahan sebab aku tahu ni daripada hang. Saat lagi kalau aku tak tahan, aku kufur Tuhan. Bagi aku boleh tahan. Minta tu. Ni minta, ya Allah, bagilah aku sihat. Hang sihat bukan ingat kat aku. Sakit ni hang ingat. Allah. Hang ingat kat aku kan? Aku bagi ingat kat aku pun hang tak mau. Okey Ustaz. Soalan daripada Azika Ustaz. Ustaz, saya belajar ilmu ni tapi mak ayah tak. Macam mana nak buat? Saya takut tak sempat nak sampaikan yang benar. Kesian kat semua. Sayang mak ayah sungguh-sungguh. Macam mana mak ayah sayang kita, tak payah abang ada apa, sampai dah. Ya. Kalau nak buat apa pun dia tak faham. Riau dah. Riau. Sabar. School of Riau. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Adi. Adi ni Ustaz. Ustaz, sesuatu dalam dunia ni kejadian dia semua ada dimensi, panjang, pendek, segi bulat, rendah, segi empat, segi semua ada dimensi. Macam mana kita nak latih diri kita satu dimensi, definisi dimensi tu Ustaz. Diri yang bertanya tu lah dimensi. Diri yang bertanya tu tak ada dimensi, yang mengetahui tentang dimensi. Diri yang bertanya tu lah yang tidak ada dimensi, yang berdiri dia tanpa dimensi, tu diri yang tanya tu. Dia mengetahui tentang dimensi tapi dia bukan dimensi. Duduk dengan dimensi bermakna duduk dengan benda yang baru, benda berubah. Kita jangan duduk dengan dimensi sebab kita bukan dimensi. Tetapi kita lah mengetahui dimensi tu. Faham Ustaz? Okey. Alright. Baik, sama-sama saya insyaAllah. Okey Ustaz, soalan daripada Atif lagi. Baik, faham tentang doa. Maknanya itu nilai kita sebagai hamba ya Ustaz. Macam mana pula dengan mengaminkan doa? Apa maksud amin tu Ustaz? Perkenankan. Tuhan kata, aku terima. Amin tu Tuhan nak buat. Aku terima apa yang minta. Baik. Nabi Ustaz pernah cakap, orang yang melafazkan amin ni, Allah tempatkan dia dengan para rasul dan para nabi di sana nanti. Betul Ustaz?
Betul. Pasal apa? Nilai tinggi. Nilai Tuhan terima itulah yang Tuhan tempatkan tu. Nilai terima tu. Yang dia kata aku tempatkan orang yang berkata amin dengan para Nabi sebab nilai aku menerima. Aku terima. Macam tu. Kalau Nabi terima pun dah cukup baik, ini Tuhan terima kot. Takkan tengok simple sangat. Ya Allah. Tuhan terima takkan simple sangat. Ya, kena dah. Okey Ustaz. Alang-alang kita dah cerita pasal doa, pasal pengharapan ni Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Manisnya bergantung dengan Allah Ta'ala tu Ustaz. Manis dia macam mana Ustaz? Okey, mana dia macam mana? Lah ni, okey, Li tanya ke? Li tanya ke siapa tanya? Saya tanya. Okey, tanya. Li berkawan dengan raja dari kecil-kecil. Ya. Sampai besar, Li masih kawan dengan raja. Tak mana manis dia? Kena. Tak mana manis dia? Li boleh pergi istana tanpa siapa boleh sekat. Ya. Manis tak aku tu? Manis. Tuhan kata, hang duduk dengan aku, hang tak pergi kat syurga, hang main kat aku cukup lah. Syurga aku buat. Ni aku yang buat syurga ni, hang main duduk dengan aku. Hang lebih selamat daripada syurga tu sendiri. Pasal apa? Aku menjadikan hang tu adalah syurga untuk aku. Allah. Okay, next. Seronok sungguh. Mereka pulun. Mereka pulun sebab ada tukang tanya. Dan abang, pulun-pulun apa pun, yang fake jangan tinggal. Ni rukun ayat sembahyang pun tak tahu orang kepala, tak tahu orang kepala ekor. Weh, cakap pasal mengenai Tuhan. Ayat sembahyang pun tak tahu pasal ekor. Macam mana? Pergi mengaji buat ayat sembahyang dulu. Pergi mengaji bab tu. Bab nak niat dulu. Mengaji dulu semua bagi kemas elok. Bila mai mengaji mengenal Tuhan, yang kesemua akan jadi mudah. Ya. Ustaz Ali. Lagi. Ya. Maaflah tak boleh nak kawal tadi. Tak apa. Saya lalu macam tu. Makcik, saya lalu macam tu 7-8 tahun. Ya. Tak tahulah, sedih sangat malam ni. Allahu Akbar. Saya nak tanya makcik. Saya nak tanya makcik ni. Ya. Kenapa yang sedih sangat? Tak tahulah apa yang Ustaz Safar malam ni terasa macam. Saya bagi tahu kenapa makcik sedih. Makcik tahu kenapa? Ya. Sebab dia terlampau dekat dengan makcik. Dia terlampau hampir. Badan makcik tak mampu tanggung. Sebab tu Nabi Musa pengsan, Rasulullah minta selimut. Sebab itulah. Ulang balik apa yang berlaku dulu untuk kita tahu inilah yang dirasai oleh semua yang aku cintai dan aku kasihi. Sebab dia terlampau dekat. Itulah, tak tahulah, sedih sangat semalam ni. Okey lah tu. Sahabat tak ada benda rasa. Makcik. Saya beritahu lagi. Ya. Pasal apa sedih sangat? Pasal orang lain dia bagi mandi dengan air pili. Makcik dia bagi mandi dengan air mata. Aduh. Nak tanya Ustaz. Ya. Apakah ilmu yang Tuhan hantar kat kita tu dia boleh tarik balik atau macam mana? Tak. Allah Ta'ala tak buruk siku bagi ambil balik. Lagi dia nak berkenal diri sampai bila dia tak ambil dah. Dia kata kekal kamu dengan aku buat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lamanya. Macam mana aku melihat kamu dahulu, begitulah kini dan begitulah buat selama-lamanya. Ambil balik dah, jangan risau. Ya. Terima kasih Ustaz Lee. Sama insya-Allah. Ya. Okey Ustaz, soalan daripada Naim. Ya. Ustaz, hati merasa sangat kuat dan tertarik pada elemen perang, bertaruh, gugur di medan perang. Pasal apa Ustaz boleh
layan atau tak Ustaz? Sehingga pekerjaan saya pun dah kalau sampai kerja pun dia kalang kabut, jangan duk layan. Dia benda dia dalam bidang martial art Ustaz. Buatlah betul. Betul. Sebab sahabat Nabi, hak pendiam ni saya nak buatkan. Yang lain semua kaki perang. Kaki kerat lah. Kaki pancung lah. Ya betul. Dan berperang untuk nak letak kebenaran pada Tuhan tu. Bukan berperang untuk yang lain. Betul. Buatlah. Sebab Nabi pun pergi ikut jalan tu juga. Betul. Okay, next. Karen dia lain macam sikit malam ni Ustaz. Macam-macam. Tukar pakai bateri Toslet cik sudah. Jangan pakai bateri kereta dia menyala. Benar. Okay, soalan. Tak ada soalan ni. Soalan best sikit Ustaz. Ustaz. Okay, sila. Ya puan. Kan kalau seseorang kita ni ilmu ni ada yang mereka mencari ilmu, maknanya belajar. Ada yang macam tak belajar ke apa, tiba dia datang. Tapi satu impak tu macam diri saya lah, saya buang dengan abang saya kata, boleh tak nak? Masa sebelum ni lah. Lepas tu abang saya kata, tak boleh, dia dah bagi, mana boleh. Jadi saya, saya telan lah. Tapi pernah satu dulu ketika saya alami macam tu lah Ustaz. Okey, soalan. Satu tahap tu bila kita tak tahu dan tiba-tiba datang tahu hal macam ni, impak dekat dalam tu dia tak sakit, tapi baru saya adakah macam berat mata mandam, berat lagi bahu mikul, yang macam kata bila dapat saya beritahu. Nabi ketika Jibril mai kat dia minta selimut kan, dia minta Khadijah selimut dia kan, impact kan macam mana agak-agak? Gigil semua sebab selimut sebab sama lah, tidak berlaku yang sama je. Kalau berlaku kat Nabi, akan berlaku kat kita yang sama je. Cuma suasana lain, keadaan lain. Dia ketat, kita terkejut. Macam mana ni? Kemudian Tuhan nak beritahu, kata, aku dengan hang bukan ada syarat. Hang kena mengaji sekolah dulu, hang mengaji sekolah agama dulu, hang dapat sijil apa ke belak. Lepas tu hang mengaji universiti, keluar mai dapat degree baru pergi ke hang. Tuhan bukan macam tu. Kalau dia nak bagi Ustaz Farid Rabi baca Quran lebih sedap banyak kali daripada kita. Kalau ikutnya lidah dia akan baca macam kita. Tapi Tuhan kata memerlukan syarat ke? Memerlukan syarat hang ni orang hebat ke baru nak bagi hang? Tak. Ikut dia. Bila dia tak mau bagi, Nabi Yunus dia lempar laut ya. Walaupun hang Nabi aku buang hang laut ya, pasal apa? Hang ingat aku je hang. Aku bagi tas sikit dekat hang. Aku bagi tas sikit kat hang nak merajuk. Nak abang hang tak puas hati. Awak tak ada hang, aku tak boleh bagi Islam, aku tak boleh bagi beriman orang atas dunia ni. Hang siapa? Bila jadi macam tu, dia nak suruh kita tengok Tuhan mendatangi kita tanpa syarat. Kita je nak pergi kat dia dengan syarat. Sebab kadang tahap saya terkejut tu, kadang saya WhatsApp abang saya, boleh tak saya nak Nurihan 2 hari je? Waktu abang saya kata, yang WhatsApp saya ni siapa? Sebab bukanlah terkejut, tapi yalah, sebelum ni terkejut saya lah terkejut lah tu nama dia. Kadang saya kata majzub. Saya cakap saya nak Nurihan dulu, boleh tak 2 hari pun tak apa. So abang saya kata, yang WhatsApp saya ni siapa? Tak dapat dah yang dulu tu. Yelah, kadang bila macam ni memang saya bukan tak berkawan, tapi saya fobia. Nak berkawan. Bila saya keluar tu, saya rasa saya lebih telan Elio mengalir mata di hati. Sebab tak tahu nak cakap macam mana. Sebab tu saya sekarang nak keluar, saya
tak perlu sangat lah saya kata kalau tak ada penting saya kata. Okey lah. Sebab diri dia yang sunyi, diri yang siapa pun dia tahu. Ya. Tapi ada kala macam dan sekarang perempuan bukan cerita kat siapa-siapa pun, perempuan cerita kat siapa sekarang ni? Dia lah. Sendiri. Cerita kat siapa? Pun cerita kat diri sendiri lah, bukan cerita kat siapa pun. Ada masa Ustaz kalau macam kita bila malam ke saya tak macam mamai ke apa, tapi ada gerak dia kadang suami kata tak tidur ke? Tak apalah dia tak bagi tidur, biarlah. Sebab saya bila dengar ceramah ke saya flashback balik nak fahamkan kan. Tapi tengoklah time saya tak tentu. Kadang suami kata tak tidur ke? Tak apalah, kadang dia nak bagi tak tidurlah, tak tidur tak apalah. Tapi Puan dengar sini. Sekarang ni dia pegang tangan puan, dia bawa berjalan, tapi dia tak tunjuk muka dia. Satu hari nanti dia tunjuk aku lah yang bawa hang berjalan. Sekarang ni puan tengah dibawa berjalan dan dia tak tunjuk siapa yang bawa berjalan. Besok dia akan tunjuk, wahai Rehan, aku lah yang bawa hang berjalan. Yalah, sebab 3 tahun yang saya alami, yalah dia bukakan saya dengan terpikat pula dengan Ustaz Wan Izam ni ceramah kan. Allahu Akbar. Terus saya cari masa first tu saya tengok kat Hakikat Insan punya group. Diorang tanya ni ustaz siapa, saya tengok ustaz ni ceramah mudah pula untuk saya. Saya kalau orang tak faham apa yang ustaz explain saya download and then saya kata dengan suami saya faham ustaz ni cakap macam ni lah saya kata oh macam ni Tapi tak apa, satu hari nanti pastinya dia akan perkenalkan diri dia pada puan. Tunggu jangan bimbang. Dia akan perkenal, dia kata Nurihan, akulah segala-galanya untuk kamu. Nanti kita buat sesuatu Ustaz contohlah saya memang berhenti kerja jaga arwah pakcik saya lah kan. Saya memang tak minta benefit apa-apalah sebab saya kenal budi dia masa kecil jaga saya. So suami saya kata tak apa ke berhenti kerja, tak apalah makan apa ada, saya kata tak payah takut. Bila saya macam teragak tak nak berhenti, bukan bisikan tapi akan kata kenapa kau tak yakin ke dengan rezeki aku? Lepas tu saya cepat, tak apalah, saya berhenti kerja, saya kata okey. So bila saya dah jaga sampai dia meninggal arwah semua, saya cakap dengan dia saya tak nak apa-apa, saya nak doa dia arwah tu kan. Dan tiba-tiba Allah tu izinkan keluar kereta baru pula. Saya pula tak kerja semua. Lepas tu bila saya cakap, tak sangka pula pegang steering Toyota. Lepas tu dia bukan bisikan tapi kata, kalau kau tak minta lebih pada tu aku bagi. Lepas tu suami kata, kenapa senyum? Tak adalah, Allah tu kata. Yalah, maksudnya bila kita buat sesuatu dengan keikhlasan tu kan tanpa kita duga kan. Tapi saya suka pakai ayat tu, suami saya macam, ya ke? Jadi saya lebih pada diam lah. Sebab macam Ustaz kata tak semua orang akan faham kan. Cari ahli selalah, jangan cakap dengan orang sembarangan. Ahli dia akan jadi fitnah, nanti kita susah. Sebab dia suami saya kan, kadang-kadang saya tersenyum sendiri. Tak usah, kalau takat dia mampu je, tak mampu jangan lebih. Saya fitnah sampai. Sebab kita tak mampu nak bendung fitnah. Yelah Ustaz, kalau dalam tahap saya kelip mata je lah, telan elok sebab dia tak boleh faham kan. Okey cukup tu boleh telan kat elok. Okey. Syukurlah Ustaz boleh telan betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz. Soalan Khalifah. Nak tanya Ustaz. Dalam diri Muhammad ada Allah. Dalam diri syaitan ada apa Ustaz? Kan saya kata tadi, diri syaitan itu sifat Tuhan yang bernama mudil. Mana syaitan boleh ada? Melainkan Tuhan zahirkan sifat menyesat tu. Sifat Tuhan yang ada dekat dia tu. Dekat syaitan tu, sifat Tuhan. Tuhan bersifat dengan menyesatkan, mudil. Dalam diri syaitan, ada kesesatan lah, ada apa? Ya. Okey, daripada Naim Ustaz. Ustaz, kalau orang yang sakit mental cakap sesuatu tentang akhirat, kita boleh ambil tak apa yang dia cakap tu Ustaz? Kita bukan ambil mental dia, kita ambil ilmu. Ambil je lah ilmu tu. Yang mental dia. Okey. Ada lagi, 5 minit lagi. Cepat. Ustaz.
Ya, Ni, silakan. ni Mokcik nak cakap dengan Noh ni. Okey. Ya. Okey, Noh, silakan. Mokcik nak bagi tahu, Mokcik dulu pun sebelum jadi macam ni, siapa nak masak tak tahu nak bubuh apa. Noh pun akan alami benda-benda macam ni. Nak masak, nak singgah ikan tak tahu nak bubuh apa. Tu. Duduk saja-saja. Apa tanda tu? Apa dia? Tuhan nak bagi tahu setiap jiwa yang nak datang kepada aku pastinya dia tunjuk dengan tanda. Tanda dia apa? Kita hilang diri. Ya. Tu hilang Gaib, diri, tak ada diri. Gaib diri kita. Jadi apa-apa hak Noh alami masa ni tu akan dilalui oleh semua orang lah yang nak menuju jalan ni. Betul. Ya. Mesti wajib. Kalau tidak dia tak ada tanda. Kalau tidak dia tak betul. Dia mungkin mainan angan-angan. Ya. Dan lepas tu pula macam-macam lah kita akan alami lagi. Tapi alhamdulillah lah suami Noh tu faham. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Okey Ustaz, ni Atif cakap malam ni dah macam tak berapa nak kenal diri sendiri dah ni. Kena godam Ustaz. Kena godam teruk. Barulah karak-karak diri tu keluar. Kalau tidak dia duduk melekat dengan kita. Dia duduk jadi hijab dengan kita. Dia kena balun macam ni, hilang hijab tu, hilang karak tu. Kita nak balik kepada diri fitrah. Diri bagaimana Tuhan pandang yang tak ada sebab. Tuhan pandang tanpa ada kelayakan, tanpa ada keistimewaan. Diri tu yang kita nak. Maka karak-karak tu kena bagi runtuh. Sebab tu kena godam dia betul-betul. Tidak dia duduk pegang. Ya. Baik. Ada lagi soalan? Satu lagi Mokcik nak bagi tahu. Mokcik masa ni tak ada berguru dengan siapa-siapa. Jadi bagi Mokciknya ustaz lah guru Mokcik. Amin. Amin. Ya Allah, Amin. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Ya Allah, ya Tuhan. Endorsement yang paling baik. Betul lah. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Hebat. Amin. Aku kata boleh turun kedah. Aku kata jangan, kau mau juga. Allahu Akbar. Nur Khalifah cakap. Ya. Sila. Okey, teruskan Ustaz. Bila Allah Ta'ala yang kenal, kita jangan risau lah, sebab dia yang kenal. Bukan makhluk kenal kita, dia yang kenal kita. Macam saya kata dekat Lee tadi, raja tu kawan baik kita. Raja ni kawan baik kita. Apa nak heran? Minta tanah sebidang takkan dia tak bagi. Dia kawan baik kita. Betul. Ya, betul. Okey. Khalifah cakap termenung jauh ni Ustaz. Okey lah tu. Hari-hari setiap pagi dia kata, wahai Khalifah, sesungguhnya telah datang kepadamu rahmat dariku, telah datang kepadamu ucap salamku, telah datang kepadamu kebahagiaan yang dariku, yang mana aku melihat engkau seindah-indah penglihatan dalam ilmuku, maka terimalah dirimu sebagaimana aku menerima dirimu, wahai Khalifah. Ya. Okey Ustaz, mungkin ni soalan last lah. Bila dalam keadaan macam ni, normal ke bila kita rasa macam tak boleh nak dengar bila kawan-kawan cakap? Sebab apa yang dia orang cakap tu lain sangat kita rasa Ustaz. Normal, sangat normal. Cuma jangan bagi penampak kat dia, kesian. Ajak buat pergi juga. Ajak dia main pelan-pelan, bawa pergi pelan-pelan. Walaupun jangan makan daun, ajak juga. Jangan jadi pelih, kerja tangkap, boh dalam penjara. Jangan. Jangan jadi pendakwa raya. Ya, betul. Okey Ustaz, rasa cukup. Nanti kita sambung lagi.
Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih banyak-banyak Makcik Kamariah. Lebih kurang saya minta maaf dah. Ya, sama-sama Ustaz. Orang muda kecek dengan orang tua tak boleh sekecek ke tu, tapi tak boleh dia kepala angin macam tu. Orang tua tu pun orang tua pun dah tak tahu. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua adalah rahmat dalam keberkatan insya-Allah. Amin. Berlebih kurang saya mohon maaf salah silap, kasar, kuat, tempik-tempik saya dah nak membangunkan diri kita yang betul itu insya-Allah. No. Amin. Umur panjang nanti umur panjang kita jumpa lagi insya-Allah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr